Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Anam bin Mat Yusof akan menerangkan berkenaan ataupun teknik-teknik yang perlu dilakukan semasa melakukan CPR ataupun memberi bantuan awal kepada mangsa yang tidak menyedarkan diri. Okey. Jika mangsa berada pada keadaan yang tidak sedarkan diri dan mempunyai pernafasan serta mempunyai kadar nadi, maka mangsa mudah dirawat untuk berada dalam fasa pemulihan. Manakala jika mangsa tidak sedarkan diri, tidak mempunyai pernafasan dan mempunyai kadar nadi, mangsa perlu dilakukan ataupun orang yang memberi bantu mula kepada mangsa perlu membuat 2 hembusan kepada mangsa. Sekiranya situasi mangsa tidak sedarkan diri dan mempunyai pernafasan, tidak mempunyai kadar nadi, mangsa perlu diberi 30 kali tekanan di luar jantung, 30 kali tekanan di luar jantung sekiranya situasi tersebut jadi. Dan situasi yang ketiga di mana iaitu mangsa tidak sedarkan diri dan tidak mempunyai pernafasan serta tidak mempunyai kadar nadi. Sekiranya mangsa berada pada keadaan sedemikian, pemberi bantu mula perlu melakukan 2 hembusan 30 kali tekanan di luar jantung sebanyak 3 set. Okey, baik. Saya akan menunjukkan cara melakukan CPR kepada mangsa yang tidak sedarkan diri, tidak mempunyai pernafasan dan tidak mempunyai kadar nadi. Okey, yang pertama sekali, sebelum pemberi bantu mula melakukan ataupun memberi rawatan awal kepada mangsa, pemberi bantu mula perlulah mengamalkan prinsip ataupun teknik DRBC, di mana teknik pertama iaitu D, danger. Mangsa dan pemberi bantu mula perlulah melihat di persekitaran mereka ataupun membawa mangsa ke kawasan yang selamat untuk mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini di sekitar mangsa dan sekitar pemberi bantu mula. Yang kedua iaitu respon. Sebelum melakukan rawatan ataupun memberi rawatan kepada mangsa, pemberi bantu mula perlu melihat respon mangsa, di mana pemberi bantu mula perlu menepuk ataupun memanggil mangsa seperti ini. Cik, cik, cik. Buat beberapa kali kepada mangsa untuk melihat tindakan mangsa terhadap perbuatan kita kepada mangsa, sama ada mangsa sedar ataupun tidak. Okey, seterusnya iaitu airway, laluan pernafasan. Pemberi bantu mula perlu mendongakkan kepala mangsa dan melihat sama ada dalam mulut mangsa ataupun di dalam hidung mangsa ada perkara-perkara benda asing atau menghalang pernafasan. Dan sekiranya ada, pemberi bantu mula perlu membuangnya ataupun membetulkannya. Sebagai contohnya, di dalam mulut mangsa, lidah mangsa telah menyekat laluan pernafasan. Oleh itu, pemberi bantu mula perlu membetulkan atau mengalihkan lidah mangsa supaya laluan pernafasan tu tidak disekat. Okey, seterusnya iaitu breathing. Breathing, pemberi bantu mula perlu melihat ataupun mengesan pernafasan daripada mangsa. Dengan pemberi bantu mula boleh mendekatkan kepala dengan kepala mangsa untuk mendengar, melihat dan merasa pernafasan daripada mangsa. Pemberi bantu mula boleh meletakkan telinga berdekatan dengan kepala mangsa untuk mendengar pernafasan, manakala pipi pemberi bantu mula berdekatan dengan hidung mangsa untuk merasa kehangatan pernafasan jika ada. Dan mata pula melihat pergerakan dada mangsa, sama ada menunjukkan ada pernafasan
pergerakan pernafasan ataupun tidak. So yang terakhir sekali iaitu circulation. Circulation di mana kita melihat sama ada kewujudan pengedaran darah di dalam mangsa, seperti melihat kadar nadi karotid ataupun radial, di mana di penggelangan tangan dan di bawah dagu. So jadi sekiranya pemberi batu mula mengenal pasti ataupun melihat pada keadaan mangsa ni tidak sedarkan diri, tidak mempunyai kadar nadi dan tidak mempunyai pernafasan, pemberi batu mula perlu melakukan CPR dengan menggabungkan 2 hembusan dan 30 tekanan di luar jantung untuk memberi bantuan pernafasan kepada mangsa. Batu mula perlulah berada selari dengan kepala mangsa untuk memudahkan pemberian pernafasan kepada mangsa. Pemberi batu mula perlulah menutup bahagian hidung mangsa, di bahagian atas hidung mangsa, dan mendongakkan kepala mangsa serta menurunkan atau menarikkan sedikit dagu ke mangsa untuk memberi hembusan pernafasan kepada mangsa. Hembusan perlu dilakukan sebanyak 2 kali dan setiap satu hembusan penuh itu kira-kira dalam 2 saat. Okey, selepas melakukan hembusan, pemberi batu mula perlu berada di bahagian tengah badan mangsa, dan batu mula untuk memberikan 30 kali tekanan di luar jantung perlulah meletakkan 2 jari pemberi batu mula pada bahagian dada ataupun bahagian tulang sternum di hulu hati mangsa. 2 jari dan pusingkan seperti ini. Dan tangan satu lagi perlulah menyokong tangan dominan pemberi batu mula, serta tangan sebelum melakukan 30 kali tekanan di luar jantung, tangan perlulah lurus, dan dagu pemberi batu mula perlulah melebihi badan mangsa. Dan pemberi batu mula hanya menggunakan berat badan sahaja untuk melakukan tekanan. Dan pengiraannya adalah 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 7 and 8 and 9 and 10. Okey, itu merupakan satu kitaran untuk melakukan bukan kitaran penuh, melakukan rawatan CPR kepada mangsa. Rawatan yang perlu dilakukan adalah 2 kali hembusan, 30 kali tekanan luar jantung sebanyak 3 set. Saya hanya menunjukkan 1 set dan saya akan melakukan 2 set lagi. One and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. One and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. 1 and 2 and
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, setelah selesai melakukan kitaran hembusan dan kitaran 30 kali tekanan di luar jantung sebanyak 3 set, pemberi batu mula perlu melihat mangsa ataupun mendengar keadaan mangsa, melihat dada mangsa sama ada ataupun tidak pernafasan keadaan nadi pada mangsa. Sekiranya mangsa mempunyai pernafasan dan mempunyai keadaan nadi, selepas melakukan CPR terhadap mangsa, pemberi batu mula perlu meletakkan mangsa di dalam pada kedudukan pemulihan. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, baik. Selepas melakukan teknik ataupun CPR dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan di luar jantung sebanyak 3 set, fasa ataupun kedudukan pemulihan mangsa perlu juga dititik beratkan oleh pemberi batu mula. Okey, ini merupakan contoh kedudukan pemulihan yang akan dilakukan pembatu mula. Tangan di sebelah kanan perlu dibawakan kepada atas dan tangan di belah kiri mangsa perlu diletakkan di tepi kepala mangsa, dan kaki mangsa perlu dibawa ke atas begini dan diletakkan di bahagian lutut, kaki belah kiri di bahagian lutut, bawah lutut, dan pegang bahu dan pinggul mangsa, tarik kepada pemberi batu mula. Dan pemberi batu mula perlu mendongakkan sedikit kepala mangsa untuk memberi laluan pernafasan yang lagi baik, dan betulkan kedudukan mangsa sebaik mungkin untuk memberi pemulihan yang baik. Okey, setakat itu sahaja daripada saya berkenaan dengan demo melakukan CPR dan kedudukan pemulihan mangsa yang tidak menyedarkan diri berdasarkan situasi-situasi yang diterangkan. Terima kasih.